Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Selagi mana kita berada di dalam majlis-majlis ilmu, dipilih oleh Allah untuk berada dan bersama dengan orang-orang yang mengaji ilmu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala masih lagi memandang kita dengan pandangan rahmat dan juga masih lagi menginginkan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah, semoga ada manfaat daripada majlis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memilih kita untuk beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui, insya-Allah. Baik, kita sambung lagi tadabbur dan tafsir kita pada surah yang ke-56, iaitu surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Kita dah melihat pada ayat yang ke-57 sehinggalah pada ayat yang ke-73. Kita dah bincang dah sebelum-sebelum ini, ayat 57 sampai ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ada 4 perkara. Yang mana 4 perkara ini adalah sebagai hujah Allah kepada mana-mana manusia yang cuba menafikan wujud ataupun tidak adanya hari akhirat. Sesiapa yang mengatakan hari akhirat ni tidak wujud, kita tidak akan dibangkitkan, kita tidak ada hari pembalasan dan sebagainya, maka Allah datangkan 4 hujah daripada ayat 57 sampailah kepada ayat yang ke-73. Dalam masa yang sama, 4 hujah ini adalah bercerita tentang 4 perkara asas yang paling utama manusia berhajat kepada nikmat Allah. Dia bukan sekadar menjadi hujah, bukti adanya hari akhirat, sebab kita tak tahu perkara yang akan datang. Jadi Allah memberikan contoh-contoh yang paling dekat dengan manusia supaya manusia melihat. Sebab itu di dalam ayat-ayat ini semuanya ayat yang berbentuk persoalan. Afara'aitum ma tumnun, afara'aitum ma tahrusun, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, afara'aitumun nara allati turun. Allah Ta'ala bertanya kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara persoalan-persoalan yang Allah Ta'ala tanyakan kepada kita, terangkan kepada aku tentang apa yang kamu tanam. Persoalan ni bukan untuk dijawab, tapi adalah untuk manusia berfikir. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu ke yang menghidupkan tanaman ini ataupun kami yang menghidupkan? Jawab. 4 hujah bukti adanya hari akhirat. Dan 4 ni adalah nikmat yang manusia sangat-sangat hajat kepada Allah Ta'ala. Dan seolah-olahnya Allah nak bagi tahu, bagaimana kamu berhajat kepada 4 perkara yang paling asas dalam kehidupan ni, sepatutnya kamu kena tahu, berhajatnya kamu kepada nikmat Allah, sepatutnya berhajat kamu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah perkara yang tak logik. Kamu berhajat kepada nikmat Allah, tapi kamu tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita dah bincang berkaitan tentang ada 4 perkara yang Allah Ta'ala sebut daripada ayat 57 sampai ayat yang ke-73. Kita boleh tengoklah video-video kita yang lalu. Lalu pada ayat yang ke-74, kita sambung pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada ayat yang ke-74, setelah Allah menyebutkan empat-empat nikmat, lalu Allah kata, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah nama Tuhan kamu yang maha agung. Sebenarnya dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala mengulangi 2 kali kalimah fasabbih ni. Nanti di penghujung surah Al-Waqi'ah Allah sebut lagi sekali, fasabbih bismi rabbikal azim. Allah sebut 2 kali di dalam surah Al-Waqi'ah. Tak apa. Sekarang ni perhatikan. Penggunaan kalimah fasabbih, maka sucikan nama Tuhan kamu yang maha agung. Kalimah suci, sabbih, ataupun kita kata tasbih, ataupun kita kata subhanah. Setelah Allah menyebutkan 4 perkara, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, Allah jugalah yang boleh menghancurkan. Allah lah yang menurunkan air hujan, Allah lah yang boleh menghalang air hujan ni boleh turun. Ataupun daripada air tawar, Allah boleh juga menjadinya sebagai air masin. Kemudian Allah cerita berkaitan tentang api. Empat-empat perkara yang Allah sebut ni tuan-tuan adalah perkara yang kontradik, dia saling berlawanan. Dan empat-empat perkara ni adalah merujuk kepada kekuasaan mutlak milik Allah. Ni milik Allah ni. Allah menghidupkan, Allah yang mematikan. Tak ada orang boleh campur tangan dengan urusan ini. Allah boleh menghidupkan tanaman, Allah juga boleh matikan tanaman. Tak ada orang boleh lawan perintah Allah. Allah boleh turunkan air hujan, air tawar ataupun air masin. Kenapa? Kalau kita tengok proses adanya air hujan ni, dia diambil daripada air lautan, air sungai, tasik dan sebagainya. Proses penguapan naik ke awan lalu turun semula. Ada filter. Yang naik itu adalah daripada air lautan yang masin, namun yang turun kepada kita adalah air tawar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut. Tetapi pada ayat 73 Allah tutup dengan kalimah fasabbih bismi rabbikal azim. Kenapa Allah sebut kalimah fasabbih? Kenapa Allah sebut kalimah fasabbih? Sebenarnya kalimah-kalimah ni ada penggunaan-penggunaan yang tertentu. Penggunaan-penggunaan yang tertentu. Bila mana Allah menggunakan kalimah tasbih ataupun subhanah, sabbih dan sebagainya, pertama dia menunjukkan kepada tanda ta'ajjub, kekaguman. Tengok sesuatu perkara yang dahsyat, subhanallah, macam tu. Kita tengok perkara yang hebat, subhanallah. Kalau hari ni kita kata oh my God, oh my goodness, orang Islam kena sebut subhanallah. Subhanallah, hebat, hebat. Perkara ni hebat ni. Tengok sesuatu perkara yang ajaib, yang menghairankan, yang mengagumkan. Subhanallah. Okey? Dan bila Allah Ta'ala bercerita tentang nikmat tadi yang tak ada orang boleh buat, maka Allah tutup dengan kalimah fasabbih. Subhanallah. Yang ini iman kita, i'tiqad kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya timbulkan satu persoalan. Apa beza ucapan kalimah subhanallah dengan kalimah masya-Allah? Kalau kita tengok benda yang mengkagumkan, pun kadang-kadang kita kata masya-Allah, macam tu. Masya-Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita kata subhanallah. Dua-dua ni penggunaan yang berbeza tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok drama, bukan kata drama lah, ucapan kita seharian bercelaru. Yang ini subhanallah, yang ini masya-Allah, dia tak synchronize. Okey. Jadinya perkataan yang Allah guna kat sini adalah kalimah fasabbih. Macam kita bincang dalam surah Al-Mulk. Kan Allah mulakan dengan kalimah tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah yang kerajaan yang berada di tangannya. Kenapa pula Allah gunakan kalimat tabaraka dan sebagainya, kan kita ada bincang sebelum-sebelum ni. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya ada tujuan-tujuan tertentu kenapa ucapan-ucapan ni dikhususkan kepada perkara-perkara tertentu. Okey, sebelum tu
cuba tengok kalimah fasabbih ni penggunaannya adalah pada, tengok surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-116. Okay. Ini saya kongsikan pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah. Kita tengok penggunaan kalimah ni. Sebab kalimah Masya Allah, kalimah tasbih, dia hampir-hampir sama. Dia menunjukkan kepada ta'ajub, kekaguman. Bila kita rasa hebat, melihat perkara yang mengkagumkan kita, dia ada gunakan kalimah Masya Allah ataupun kalimah Subhanallah. Tapi dua perkataan ni berbeza. Ketara perbezaan dia. Okey, tengok surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 116. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qalu ittakhadhallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kata Allah Taala, apabila orang-orang kafir, wa qalu, orang kafir berkata, ittakhazallahu walada, Allah ada anak, Allah mempunyai anak, subhanah, maha suci Allah, ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Taala. Tengok ucapan bila yang merujuk kepada ucapan yang menghairankan, yang mendatangkan tanggapan yang salah kepada kekuasaan Allah, disebut kalimah Subhanallah. Kadang-kadang kita tak kena, anak kita tak solat, Subhanallah, tak solat alung, tak kena. Kalimah Subhanallah, saya ulangi sekali, kalimah Subhanallah, kalimah Masya Allah merujuk kepada perkara yang kagum, perkara yang kita sepelik, ajaib, benda yang hebat. Tetapi perbezaan dia, kalau guna kalimah Subhanallah adalah kepada perkara yang kagum, kita rasa ta'ajub yang menghairankan. Kan kagum ni, kita rasa macam kagum sangat. Ada orang kagum sebab benda ni pelik sangat. Tak sesuai lah guna kalimah kagum ni. Dia merujuk kepada perkara yang menghairankan. Kalimah Subhanallah, hairankan adalah sehingga mendatangkan tanggapan yang salah kepada kekuasaan Allah. Sebab itu, bila Allah cerita tentang hidup dan mati, cerita tentang tumbuh-tumbuhan, cerita tentang air, cerita tentang api, Allah tutup dengan kalimah fasabbih. Supaya apa? Supaya kita membenarkan kekuasaan ini adalah kekuasaan Allah. Kita meluruskan balik kita punya i'tiqad. Yang perlu disucikan adalah ini adalah Allah. Sebab apa? Kalimah Subhanallah, dia sucikan Allah daripada kelemahan, daripada ketidaksempurnaan dan juga keaiban. Itu maksud Subhanallah. Kan kita selalu terjemah Maha suci Tuhan, Maha suci Tuhan. Suci apa? Suci daripada kelemahan, kekurangan, kesilapan dan juga ketidaksempurnaan. Itu kalimah Subhanallah. Sebab itu pada ayat surah Al-Baqarah ini, bila orang kafir kata Allah mempunyai anak, Allah kata Subhanah, Maha suci Tuhan. Ucapan ni pelik ni. Kagum betul aku tengok ucapan ni, tapi ucapan ni pelik sebab dia tak menyempurnakan kekuasaan Allah. Maka gunakan kalimah Subhanallah. Jadi bila kita tengok sesuatu ataupun mendengar ucapan sesuatu dalam konotasi yang negatif, yang menafikan kekuasaan Allah, maka sebutannya adalah Subhanallah. Misal lain, Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya, iaitu Nabi, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah mulakan dengan kalimah Subhanah. Kenapa kalimah tasbih dekat situ? Sebab pada malam tersebut adalah malam yang ajaib, malam yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang langgar hukum fizik, langgar hukum alam, perkara-perkara yang menghairankan, yang tak layak untuk manusia mengalami keadaan seperti itu. Tapi Allah kata perkara itu adalah tidak mustahil kepada Allah. Maka
Subhanallah, maha suci Allah yang maha sempurna. Tidak ada kelemahan dan tidak ada keaiban dan juga tidak kesempurnaan. Okey, boleh itu kalimah subhanallah. Ucapan ni perbetulkan kita punya ucapan. Tetapi kalau kita ta'ajub melihat sesuatu yang memang kita rasa wow, hebat, oh my god, kalimah yang tepat adalah masya Allah. Masya Allah. Ma tu adalah ma ta'ajub. Ma tu adalah apa. Sya'a tu adalah yang terjadi. Allah adalah mengikut kehendak Allah. Kadang-kadang kita pun sebut qadarallah, boleh juga. Tapi ucapan yang menakjubkan, yang sangat-sangat hebat, yang kita tengok benda ni hebat. Ataupun kita pergi melancong, tengok satu pemandangan yang sangat memukau, yang sangat cantik, Masya Allah. Jadi itu ucapan yang betul, Masya Allah. Sebab kita kata apa-apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Hujahnya dekat mana? Tuan-tuan boleh tengok pada surah yang ke-18, surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat yang ke-39. Surah Al-18 ayat 39. Allah menyebutkan, walaula id dakhalta jannatak qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa kamu tidak mengucapkan tak kala kamu memasuki kebun kamu, masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Masya Allah tu, apa-apa yang terjadi ni, yang keindahan, yang hebat ini semua ciptaan Allah, kehendak Allah. La quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, melainkan dengan kekuatan Allah Ta'ala. Okey. Ataupun Masya Allah ni, sesungguhnya apa yang wujud depan mata saya ni, apa yang menghairankan saya, yang mengkagumkan saya, ini semua adalah daripada Allah. Atau kalimah Masya Allah. Wow. Kan kita pun gunakan konotasi yang tepat kan. Takkan kita tengok benda yang mengkagumkan, amboi hebatnya, kan tak tepat tuan-tuan. Itu yang saya nak highlight kan. Tengok pemandangan cantik, amboi cantik. Tak, dia mesti wow, wah. Itu kalimah yang selalu kita sebutkan. Tapi kita biasakan biasakan yang betul. Ucaplah dengan kalimah Masya Allah. Sebab ucapan-ucapan ini diajarkan dan dia juga sebahagian daripada ibadah dan juga sunnah. Saya terlupa, ada satu hadis daripada Abu Hurairah. Ni nak tunjuk. Nabi juga mengucapkan dengan kalimah subhanallah. Pada tempat ada satu hadis ni, Abu Hurairah dia satu perjalanan dengan Nabi. Berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan tersebut Abu Hurairah dalam keadaan berhadas. Dia tak bersih daripada hadas. Tetapi Abu Hurairah dia berjalan jauh daripada Nabi. Ni dalam rombongan Nabi berjalan ni, dia jalan jauh. Lalu Nabi SAW panggil Abu Hurairah. Dia kata, wahai Abu Hurairah, tak silap saya dalam riwayat Ibnu Majah. Dia panggil Abu Hurairah, dia kata, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu jalan jauh sangat daripada aku ni? Sebab Abu Hurairah kan antara perawi yang banyak riwayatkan hadis daripada Nabi. Sangat dekat dengan Nabi SAW. Kenapa jauh daripada aku? Lalu Abu Hurairah kata, ya Rasul, aku ni dalam keadaan berhadas. Jadi aku takut aku ni, dalam bahasa kita, mengotori rombongan ini. Bernajis lah, maknanya tubuh aku ni bernajis. Nabi kata apa? Subhanallah, ya Abu Hurairah, orang mukmin tidak di dalam keadaan bernajis. Nabi gunakan kalimah subhanallah. Sebab apa? Sebab kalimah tu dia pelik. Ucapan Abu Hurairah tu macam kagum, tapi ucapan tu salah, meletakkan kekuasaan Allah di tempat yang salah. Jadi Nabi kata subhanallah, orang mukmin tak bernajis. Orang mukmin walaupun berhadas, mandi saja. Dia tidak dalam keadaan bernajis. Boleh bersama dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu perkataan yang betul. Tetapi kalau kita melihat benda yang negatif, selalu kita kata kalau benda yang negatif ni, Masya Allah kan. Masya Allah, kamu ni degil sungguh lah nak.
Itu maksudnya apa? Kalau kita kata Masya Allah, anak ni memang degil, itu maksudnya indahnya ciptaan Allah. Degil sungguh anak ni, degil lah. Kita meletakkan pada perkataan yang salah. Jadi kalau melihat perkara-perkara yang negatif ataupun perkara-perkara yang tidak baik, ucapannya adalah ucapan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bila sebut macam ni, orang takut pula, terkejut. Dah nak mati ke apa? Tak, ini adalah ucapan kalau kepada perkara-perkara yang tidak baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan yang istirja. Apa? Okey. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Okey. Okey. Puan Shimah dia berkongsi pengalaman dia mengucapkan kalimah, sebab kalimah istirja ni musibah. Musibah ni adalah perkara yang kita tak suka. Kita tak nak anak kita jadi macam ni, kan? Dia liar sangat, berlari sana ataupun dia terjatuh ke, dia itu ke, ini ke, kan? Benda yang kita tak suka. Musibah tu adalah benda yang kita tak suka. Maka ucapannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita hanya sempitkan innalillah tu kemalangan, kematian, kan? Kehilangan barang. Benda-benda yang kita tak suka, kita tak nak benda tu berlaku. Kita tak nak anak kita macam tu, kita nak macam ni. Maka ucapannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey? Kita biasakanlah. Benda ni sebab tak menjadi ucapan. Sebab tu kadang tengok drama, kadang nak ketawa pun ada. Orang nak meninggal dunia ni, bacalah asyhadu alla ilaha illallah. Salah lah. Ucapan syahadatain ini bukan untuk orang yang nak meninggal dunia. Punya panjang asyhadu alla. Ucapan yang paling mudah la ilaha illallah. Ni kita tak kata yang berlaku betul-betul, yang berlakon. Sebab kan dia memang boleh mengucap. Bila nak meninggal tu punya panjang dia nak sebut asyhadu alla. Mudahnya la ilaha illallah. Ni kita betulkan ucapan-ucapan kita. Saya ulangi sekali. Kalimah tasbih adalah kepada ucapan-ucapan yang mendatangkan tanggapan yang salah kepada kekuasaan Allah. Okey, misal tadi bila ada orang kafir kata ittakhazallahu walada, Allah ada anak. Allah kata subhanah, maha suci Allah. Allah tak seperti itu. Allah suci daripada seperti makhluk, ketidaksempurnaan dan sebagainya. Manakala bila kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang mengkagumkan, sesuatu yang kita rasa memukau, ucapannya adalah Masya Allah. Atau panjang lagi, Masya Allah tabarakallah. Ataupun Masya Allah la quwata illa billah. Seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Dan pada kalimah ini, pada surah Al-Waqi'ah ayat 74, setelah Allah sebutkan 4 kekuasaan Allah yang hari ini kita menjadi saksi, ada yang mati, ada yang hidup, tanaman bertumbuh-tumbuh, kemudian adanya air yang sentiasa turun, kita 2-3 hari ini hujan yang sangat lebat, kemudian adanya api yang tak pernah padam, orang sana nyalakan api untuk memasak, ada gunakan keperluan itu, keperluan ini, sentiasa kita kata fasabbih bismi rabbikal azim, maha suci Allah. Betul. Okey. Bila kita bertasbih melihat sesuatu yang indah ni, Masya Allah ataupun Subhanallah, sebenarnya dia menghilangkan perasaan, apa kita kata tadi? Perasaan ujub, perasaan yang kita rasa kita. Tapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Saya lupa sama ada ucapan bin Baz ataupun satu ulama Al-Maqdisi, saya lupa ucapan siapa, tapi memang ini adalah ucapan yang diajarkan kepada kita adalah untuk menghilangkan perasaan. Contohlah, bila kita tengok seorang bayi yang baru dilahirkan, hebat ni, ya, sempurna kan, kita kata Masya Allah. Satu, dia menghilangkan menghilangkan ujub pada diri kita. Satu lagi untuk menyelamatkan bayi tersebut. Dia ada kalimah, saya lupa yang secara spesifik. Dia ada ucapan dia tu. Ada yang disebutkan kenapa kena sebut kalimah subhana ni. Tapi mesej dia
adalah melindungi kita dan melindungi sesuatu yang diciptakan itu adalah daripada keburukan, kerosakan, apatah lagi perasaan-perasaan yang tidak baik. Okey. Baik. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, nikmat-nikmat yang kamu lihat ini, maka bertasbihlah kepada Allah, sebab itu menunjukkan kekuasaan mutlak Allah yang suci daripada kelemahan dan juga kekurangan. Dan bila kalimah ni turun, fasabbih, surah Al-Waqi'ah ni turun, fasabbih bismi rabbikal azim. Allah sebut 2 kali di dalam surah Al-Waqi'ah pada ayat 74 dan ayat akhir surah ini. Maka Nabi SAW menyebutkan, ija'aluha fi ruku'ikum, kata Nabi, jadikan tasbih ini di dalam solat kamu, dalam bacaan rukuk kamu. Dari riwayat Imam Ahmad, bila Nabi membaca, bila Allah turunkan wahyu, sabbihisma rabbikal a'la, pada surah Al-A'la kan, sabbihisma rabbikal a'la, Nabi kata ija'aluha fi sujudikum, jadikan tasbih ini di dalam sujud kamu. Sebab itu bila kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bila turun wahyu dalam surah Al-Waqi'ah, kata Imam Ahmad, Nabi menyebutkan pada sahabat, ija'aluha fi ruku'ikum, jadikan tasbih ini di dalam rukuk kamu. Maksudnya apa tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah? Bila kita salat dan kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azim, dia tak kosong. Dia tak sekadar di lidah, segala puji bagi Allah yang maha agung. Tapi kita dah boleh gambarkan, kita dah baca surah Al-Waqi'ah, Allah lah yang menjadikan api, Allah lah yang menurunkan hujan, Allah lah yang menghidup dan mematikan, Allah lah yang menumbuhkan tanaman-tanaman. Itu kita bawa perasaan kita. Bila kita sujud pula, subhana rabbiyal a'la, kan kita dah bincang surah Al-A'la dulu, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Kita bawa perasaan Allah lah yang ciptakan semua makhluk dan Allah lah yang menyempurnakan semua makhluk. Allah lah juga yang menentukan takdir-takdir, sukatan-sukatan kepada setiap makhluk. Dan Allah jugalah yang memberi hidayah kepada seluruh makhluk, memberi ilmu, ilham dan sebagainya. Perasaan ni perlu dibawa tuan-tuan dalam solat kita. Barulah datangnya khusyuk. Cuma saya ada baru-baru ni saya dengar satu kuliah. Dia kata kalau kita nak khusyuk, kita kena baca perlahan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kena baca perlahan dalam hati, baru datang khusyuk. Dan dia kata dia pernah ajar, ada seorang jemaah dia buat macam tu. Jemaah dia kata khusyuk. Dan jemaah dia kata, lepas ni saya tak nak solat jemaah dah sebab terlalu khusyuk. Ya, ini ajaran yang salah. Dia ajar, tuan-tuan. Saya tak ada nak sebut siapa lah. Tapi disebut dalam kuliahnya, dia buat live lagi, saya nak sebut itu adalah ajaran yang salah. Jangan sampai kita tertipu dengan ibadah kita. Kita rasa khusyuk, akhirnya kita meninggalkan apa yang menjadi tuntutan kepada kita, solat jamaah dan sebagainya. Dia kata saya khusyuk buat seorang-seorang macam ni, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia kata baca, bawa fahaman tu dalam, kita bawa dalam fikiran kita. Akhirnya dia kata bila dia solat, asyik tertinggal je. Lah tak payah solat jamaah, buat solat sendiri. Dia kata ni betul cara ni. Jawapan saya salah. Ni tak diajarkan dalam agama. Agama kita menuntut untuk solat secara berjemaah. Memang kalau kita tengok secara logik, di antara solat jamaah dengan solat sendiri, yang mana lebih khusyuk? Solat sendiri. Kalau nak solat jamaah tak khusyuk. Kadang-kadang bila rukuk tengok kuku kaki jiran. Sorry lah saya kata. Tengok makmum sebelah tengok kaki kuku dia, ya Allah, hati tertanya-tanya kan. Bila solat kawan sebelah pula ada bau-bau yang tak baik, kita pun, kalau ikut logik memang solat sendiri lebih khusyuk. Bahkan kita boleh aturkan masa kita, nak cepat, nak perlahan dan sebagainya. Tetapi logik kita tak sama dengan logik ilmu Allah. Allah nak menuntut kita kebersamaan di dalam kehidupan. Dan ini adalah cara hidup hamba Allah di atas muka bumi. Kita tak boleh hidup nafsi-nafsi, selfish. Kita hidup secara jama'i. Mesti duduk dalam keadaan bermasyarakat, berkumpulan dan sebagainya. Sebab itu kita tak boleh ikut logik kita dalam bab agama ni. Dia mesti mengikut tuntutan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Okey, baik, selesai pada ayat 74. Sekarang kita masuk chapter baru, subtopik baru. Allah Ta'ala bercerita daripada ayat 75 sehinggalah pada ayat yang
82. Di sini Allah mengkhususkan bercerita tentang Al-Quran. Kenapa ya? Nanti tuan-tuan tengok sampai ayat 74 Allah Ta'ala bercerita tentang tadi tu. Ada cerita syurga, neraka kan, dan surah Al-Waqiah daripada awal. 75, 82 Allah berhentikan cerita itu, lalu Allah cerita tentang Al-Quran. Manakala pada ayat 83 sampai akhir Allah sambung balik. Cerita tentang kematian, cerita tentang Al-Muqarrabin, Ashabul Yamin dan juga Ashabul Mash'amah. Kembali balik cerita dia. Kalau kita tengok drama, tengah-tengah cerita dah climax, tiba-tiba alamak iklan pula. Kemudian sambung balik cerita. Kita rasa macam ni spoiler lah. Tapi kenapa Allah Ta'ala hold dengan cerita Quran? Sebenarnya patternnya kerap kali Allah menggunakan teknik yang sama. Antaranya tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Qiyamah. Kita selak dulu. Contoh. Saya tunjuk pada tuan-tuan surah Al-Qiyamah. Jangan surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75. Surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75. Okey, tengok daripada ayat yang pertama. Ni sekadar saya nak tunjuk pattern. Kita tak baca dia punya terjemahan. Kita tengok patternnya. Kalau tengok surah Al-Qiyamah daripada ayat pertama sehinggalah pada ayat yang ke-15. Allah bicara berkaitan tentang kiamat. Mula-mula Allah Ta'ala bersumpah dengan adanya hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala cerita tentang manusia matanya dah terbeliak bila mana berlakunya sakaratul maut. Kemudian Allah kata yauma idzin ainal mafar, mereka takkan boleh lari lagi dah daripada azab Allah di hari akhirat. Kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Allah Ta'ala sebut sampailah kata Allah walau alqa ma'adzirah, meskipun mereka ni mengemukakan apa-apa hujah alasan di sisi Allah, tidak ada lagi dah. Ni cerita akhirat ni Allah sebut dalam surah Qiyamah. Tutup tuan-tuan, pada ayat yang ke-16 Allah cerita la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, janganlah kamu menggerak-gerakkan lidah kamu ni ketika membaca Quran dengan cepat. Sabar, perlahan-lahan. Allah la tuharrik, jangan gerak-gerakkan ni. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Quran di dada-dada kamu, di dalam dada kamu wahai Muhammad. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Berhenti dekat situ. Cerita Quran. Ayat 20 Allah sambung lagi. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kenapa manusia tak nak sangat hari kiamat ni? Kata Allah, bal tuhibbunal ajilah, sebab mereka terlalu cintakan dunia. Wa tadharunal akhirah, dan mereka telah menghumbankan akhirat mereka. Tengah-tengah cerita kiamat masuk Quran. Kemudian cerita balik pasal kiamat. Kata para ulama tafsir tuan-tuan, sebenarnya di sini Allah Ta'ala menggunakan uslub, teknik yang sama adalah untuk memberitahu kepada manusia. Bila kamu dah nampak gambaran syurga yang dipenuhi dengan nikmat sampai hati ni tak sabar-sabar nak pergi ke syurga. Dan bila mana Allah cerita tentang neraka, kita jadi tak ketentuan, kita jadi takut dan risau tentang azab dalam neraka. Kemudian Allah sambung cerita tentang Quran. Allah nak bagi tahu syurga dan neraka ini, kamu boleh dapat syurga dan dijauhi daripada neraka adalah melalui Quran. Ini dia punya sumber dia. Ini dia punya jalannya. Ini dia punya panduan dia, ways dia, manualnya. Ini Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok dalam banyak surah selalunya macam tu. Cerita syurga, neraka, kemudian tiba-tiba di skip. Dalam 3-4 ayat, 5-6 ayat, ringkas Allah cerita tentang Quran, kemudian Allah Ta'ala sambung balik bercerita berkaitan tentang neraka ataupun hari akhirat. Antara yang lain, tuan-tuan boleh tengok dalam surah At-Takwir. Allah Ta'ala dah bersumpah 12 peristiwa kiamat, 6 peristiwa sebelum kiamat, 6 peristiwa selepas kiamat. Surah At-Takwir, surah 81. Okey, kita tengok surah At-Takwir. Kita pun nak bincang surah At-Takwir ni. Surah At-Takwir, surah 81.
Tengok ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Kalau tuan-tuan perhatikan, daripada ayat pertama sampai ayat 14 surah At-Takwir, Allah ada sebut 12. Setiap kalimah idza wa idza tu ada 12 tanda-tanda kiamat. 6 tanda sebelum kiamat, 6 tanda selepas kiamat. Kemudian Allah tutup aliman nafsum ma akhdarat. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Tutup. Masuk ayat 15, Allah tukar. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas. Sampailah pada ayat yang ke ayat berikutnya tu Allah dah cerita tentang Quran dah. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsyil makin. Allah cerita tentang Quran. Sebab Allah nak bagi tahu penyelamat kamu, pembantu kamu, penolong kamu, syafaat kamu dari akhirat, inilah panduannya. Inilah dia punya jalannya. Inilah yang akan menjadi manual dan penyelamat kamu pada hari akhirat. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tengok kat surah At-Takwir. Pattern Al-Waqi'ah dengan At-Takwir ni dia hampir-hampir sama. Kalau tengok pada surah Al-Waqi'ah, pada ayat yang ke-75, Allah tadi dah sebut berkaitan tentang fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Mawaqi'in nujum adalah tempat beredarnya bintang-bintang. Tempat bintang berjalan, tempat bintang timbul dan tempat bintang tenggelam. Ada sebab kenapa Allah sebut mawaqi'in nujum ni. Tuan-tuan nak tengok huraian dia, tuan-tuan perhatikan pada surah At-Takwir. Abang Syuaib boleh hold kat surah At-Takwir tadi. Surah At-Takwir ayat yang ke-15. Kita tengok Surah At-Takwir ayat yang ke-15. Okey. Di sini Allah menyebutkan kalimah yang hampir sama. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Allah kata fala, maka aku bersumpah, sungguh aku bersumpah dengan Al-Khunnas. Al-Khunnas, Al-Jawar, Al-Kunnas. 3 kali Allah sebut ni. 3-3 ni adalah nama bintang. Cuma diterjemahkan. Al-Khunnas adalah bintang. Bintang yang timbul, tuan-tuan. Kalau Al-Khunnas ni, orang Arab zaman dulu kalau dia tengok bintang pada waktu malam bercahaya, dipanggil ni Khunnas. Manakala kalau bintang itu beredar, bergerak sana ke sini, dipanggil Al-Jawar. Dia beredar di atas orbit dia. Manakala Al-Kunnas apabila bintang tu tenggelam, tak muncul. Ada sebut 3 kali. Kenapa orang Arab ni dia menamakan bintang-bintang ni spesifik? Sebab mereka menjadikan bintang-bintang sebagai takwil, sebagai horoskop, sebagai tilik nasib. Dia menilik nasib mereka melalui bintang-bintang. Seperti mana mereka jadikan bintang sebagai ways, panduan petunjuk dalam perjalanan, mereka menjadikan bintang juga sebagai petunjuk dalam kehidupan. Sebenarnya manusia ni merentas zaman, merentas bangsa dan agama. Kepercayaan kepada ni adalah kerana kita tak tahu apa yang berlaku dalam hidup kita. Terlalu takut nasib saya macam mana, keadaan saya macam mana, maka kita berhajat kepada perkara-perkara macam ni. Ni fitrah. Tetapi Allah Ta'ala mengisi lompong itu dengan Al-Quran. Sebab itu dalam keimanan kita ada qada dan juga ada qadar. Okay? Ada qada dan juga ada qadar. Allah dah ada ketentuan-ketentuannya. Okay? Sebab dia mengisi lompong-lompong. Dan ini keimanan dan tauhid kita kepada Allah. Okey, baik. Kenapa Allah bersumpah dengan bintang ni? Sebab pada zaman Nabi SAW, mereka sangat percaya dengan nasib mereka, malang mereka, keuntungan mereka dengan bintang-bintang. Dan Allah Ta'ala, kita kata bandingkan. Sebenarnya, kamu sepatutnya lebih mempercayai kepada Quran berbanding kamu mempercayai kepada bintang. Okey, tuan-tuan tengok je. Saya sebenarnya surah Takwir ni kita dah bincang pada kuliah-kuliah kita yang lalu. Ini sekadar ulang kaji. Ayat 15 dan 16 Allah bersumpah dulu dengan nama bintang-bintang. Bila Allah bersumpah, Allah nak bagi tahu kepada hamba-Nya, khususnya orang Arab Quraisy,
yang mereka ni sentiasa jadikan syair-syair mereka dengan ayat-ayat sumpahan, yang mana bintang yang kamu rasa inilah nasib malang, inilah nasib keuntungan ni, Allah kata sama ada khunnas, sama ada al-jawar, sama ada al-kunnas, tiga-tiga ni adalah bintang yang disebut sebagai makhluk aku. Akulah yang mengutuskan, akulah yang menguruskan, akulah yang mentadbir bintang-bintang ini. Sebab setiap kali ayat sumpahan, itu bererti Allah menguasai makhluknya. Allah bersumpah dengan waktu duha, artinya Allah menguasai waktu duha. Sebab itu orang Arab bila dengar Nabi membaca wal as demi masa, orang Arab jadi hairan. Ni bukan kalam Muhammad, ini mesti kalam sesuatu yang lebih besar. Sebab dia bersumpah dengan sesuatu yang manusia tak boleh miliki. Sekarang Allah bersumpah dengan masa, sebab Allah memiliki masa. Okey, tuan-tuan perhatikan Allah Taala bersumpah wal laili idza as'as, dan apabila malam yang akan tenggelam, nak akan berakhir. Was subhi idza tanafas, dan Allah bersumpah dengan waktu subuh apabila bernafas, subuh yang menyingsing. Lalu Allah baru highlight cerita tentang Quran. Okey, tuan-tuan tengok, saya rasa nanti jadi pening-pening, blur-blur sikit nanti. Pada ayat 15 dan 16, tuan-tuan perhatikan 15 dan 16 ni Allah sebut ada 3 bintang. Dan 3 bintang ni adalah bintang nasib lah kita kata. Horoskop. Ni kalau zaman kita ni di dukun moden, tuan-tuan. Saya tak percaya dukun-dukun ni. Ni dukun moden hari ni, horoskop ni. Okey. Manakala pada ayat yang ke 17 18 dan 18 ni Allah cerita tentang malam yang berakhir, penghujung malam kita katalah. As-as tu maksudnya malam yang dah ke penghujung malam. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang was-subhi idza tanafas, apabila subuh bernafas. Ini indahnya bahasa. Bernafas tu maksudnya menyingsing. Datangnya siang. Allah nak buat sebenarnya perbandingan kalau kita nampak. Allah nak bagi tahu bintang yang kamu percaya itu adalah makhluk, sebab itu Allah bersumpah. Manakala malam ni, penghujung malam ni dan datangnya siang ni, Allah nak bagi perumpamaan. Sepatutnya kamu kena lihat bintang-bintang, dukun-dukun yang kamu percaya itu adalah seperti malam yang gelap. Dia tak ada petunjuk. Manakala Quran yang datang, Allah bayangkan sebagai was-subhi idza tanafas. Dia seperti siang yang bercahaya, yang menyingsing, yang akan menerangi jalan kehidupan kamu. Itu. Lalu pada ayat yang selepas itu 19 dan berikutnya, Allah mula bicara berkaitan tentang Al-Quran. Okey. Tuan-tuan tengok pada ayat 19. Okey, sebelum tak ada soalan ke? Jelas tak? Okey, jelas Ayat yang 19 Allah sebut innahu laqaulu rasulin karim. Rasul dekat situ adalah merujuk kepada Jibril alaihissalam. Okey. Sebelum kita masuk surah Al-Waqi'ah, saya nak highlight ni tuan-tuan, sebab Al-Waqi'ah dia tak detail, dia sikit je sentuh. Tapi dia sama dengan surah At-Takwir ni. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-19. Allah kata innahu laqaul. Qaul kat sini ada beza tak dengan qaul dengan kalam? Dua-dua ni hampir-hampir maksud yang sama. Apa? Okey. Tak, kalam cakap okey. Bezanya qaul ni adalah dia quote. Dia, sebab itu kita ni qaul Syafi'i. Dia maksudnya apa? Dia tidak ada penambahan. Seperti mana yang disebutkan harfin biharfin, macam itulah Jibril sampaikan kepada Nabi SAW. Maksudnya dia bulat-bulat salin daripada daripada Allah Ta'ala, sampaikan terus pada Nabi SAW. Kalau kalam, saya cakap dengan Puan Shima, ni. Puan Shima faham, kemudian Puan Shima sampaikan kepada orang lain dengan bahasa Puan Shima. Itu namanya kalam. Ada beza kan? Saya tak pasti istilahnya apa.
Kalam, bila saya sampaikan kepada seseorang sampaikan kepada orang dalam bahasanya. Dia dah ikut kefahaman lah. Kita kata mafhum macam tu. Ni mafhum macam ni. Tapi kalau qaul, sebiji-sebiji, tak ada satu pun tertinggal. Daripada huruf yang pertama sampailah huruf yang akhir, tak ada terkurang, tak ada terlebih. Sebiji. Itu sebab tu Allah kata la qaulu rasulin karim. Jibril ni qaul dia ambil bulat-bulat daripada Allah. Allah jamin tu, qaul. Dia tak bertambah, tak berkurang. Qaul. Kemudian Allah kata rasul, utusan itu adalah Jibril karim. Allah sifatkan dia sebagai karim, mulia. Kemudian Allah kata Jibril ada zi quwwah. Dia ni ada kekuatan. Inda zi arshil makin. Kalau tadi lebih quote and kalam tu lebih narration. Ya betul. Lebih kurang macam tapi yang kalam ni dia lebih, narration ni diriwayat, mungkin bahasa dia lah kot. Sebab saya nak kata qaul ni dia sebiji. Saya kata Ahmad pergi sekolah daripada A ke B, B ke C, dia akan sebut perkataan yang sama. Ahmad pergi sekolah, tak tambah yang awal, yang tak tambah terakhir, tak ada berubah pun ayat dan kalimah dia. Tapi kalau kata kalam, dia akan ubah ayat tu, tapi mesej yang sama, maksud yang sama. Itu perbezaan dia. Jadi Allah nak jamin ni, Quran ni kata Allah qaul, dia perkataan Allah melalui Jibril. Dan Jibril tu bukan biasa-biasa Rasul. Allah angkat dia karim, dia mulia. Kemudian dia ni juga zi quwwah. Kenapa Allah highlightkan Jibril ni kuat? Sebab Allah nak bagi tahu, wahai Quraisy, kamu duk percaya jin, syaitan yang duduk menyuruk-nyuruk dekat bintang-bintang, yang dengar, yang mencuri-curi dengar berita daripada langit tu, dia tak tahu ke yang ini adalah malaikat yang terkuat, malaikat yang memiliki kekuatan. Dia sebenarnya tak mampu. Tuan-tuan dengar Allah nak bagi tahu, dukun-dukun yang kata saya tahu cerita khabar daripada langit ni melalui jin ke, melalui malaikat syaitan ke, Allah kata mereka ni, jin dan syaitan yang duduk di langit yang mencuri-curi berita ni, dia tak mampu. Sebab Jibril ni dah saja kuat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk tu, saya lupa ayat dia. Allahumma salli Muhammad. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kan Allah kata, dan kami hiasi langit bumi ni dengan masabih, bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami dia sebagai rejaman kepada syaitan-syaitan. Sebab apa? Syaitan duk menyuruk dekat bintang-bintang ni, dekat langit ni, mencuri berita-berita langit. Tapi Allah kata mereka tak dengar satu pun. Sebab ni Jibril yang jaga. Nak katalah malaikat ni yang jaga. Malaikat ni yang lebih kuat daripada makhluk yang lain. Zi quwwah. Kemudian Allah kata apa? Inda zi arsyin makin. Malaikat ni dia duduk di tempat yang tertinggi, hampir dengan arasy Allah. Kemudian Allah kata apa lagi? Jibril ni dia muta'in. Muta'. Dia ditaati. Artinya dia ada malaikat bawah. Dia ada pekerja dia, anak buah dia dalam kalangan malaikat. Sebenarnya Allah nak highlight tentang Quran ni, tapi Allah cerita tentang perantara ni. Kemudian Allah kata apa? Thumma amin. Lagi amanah. Okey. Allah highlight dulu. Jibril ni Jibril. Level Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum, dan tidaklah sahabat kamu bimajnun. Kenapa Allah sebut sahibukum? Sahibukum ni adalah merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pada ayat 19, Jibril. Sahibukum ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalimah sahabat artinya orang yang sangat dekat, yang sangat kamu kenali, dan ini merujuk pada Quraisy. Muhammad ni duduk di kampung kamu, satu
masyarakat dengan kamu, sama kabilah, kamu kenal dia, dah jadi level sahabat dah. Dia bukan level-level kawan-kawan, bukan level teman-teman, ni kawan Facebook saya kenal macam tak. Dia dah kategori sahabat, kamu kenal sungguh. Allah kata dia tak gila, bi majnun, yang kamu panggil dia gila, dia tak gila. Lalu yang ni yang Allah Taala nak bandingkan. Allah kata apa? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wama huwa ala ghaibi bidanin. Okey. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat 23 dan 24, Allah kata apa? Dan dialah Muhammad bukanlah orang yang bukan silap. Okey, ayat 23 betul. Dan Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Maksudnya apa? Nabi jumpa Jibril ni direct. Sebab itu Allah kata bil ufuqil mubin, jumpa direct. Ada dua kali. Ketika wahyu yang pertama, yang kedua ketika Isra Mi'raj. Yang lain maksudnya yang lain tu dalam macam-macam bentuk yang lain lah. Cuma yang nak sampaikan pada tuan-tuan, Allah cerita ni sebab Allah nak buat perbandingan daripada seorang manusia. Macam mana manusia nak percaya kitab ni? Allah kata melalui Nabi SAW ni. Bersama saya sebut contohlah gambar. Nabi SAW ni dia dapat perantaran daripada Allah melalui Jibril. Jibril ni Allah highlight dia, nak kata yang ini orang yang dipercayai. Jibril pun dipercayai, datang direct daripada Allah Ta'ala. Berbanding dengan orang Quraisy yang percaya pada ahli sihir ni, kahin-kahin ni, sihir-sihir ni. Dia dapat daripada siapa? Allah kata daripada syaitan dengan jin. Yang mana ni langsung tak dipercayai. Sekarang logik kamu fikir, yang ini ke yang ini kamu nak terima? Faham tak? Allah Ta'ala sebut direct panjang-panjang ni sebab Allah Ta'ala nak tegaskan Quran yang berada dekat tangan kamu tu, dia melalui Jibril daripada aku. Sebab itu Allah kata indadhi mar'arshil makin. Jibril ni bukan Jibril yang duduk bawah-bawah ni, dia duduk hampir dengan Allah Ta'ala di arash, hampir dah. Dan Allah sebut sifat dia ni karim, dia ni quwwah, dia ni muta', dia ni amin. Sampai pula kepada Nabi SAW, Allah sebut pula Nabi ni sekian. Kamu dapat daripada Quran daripada dua makhluk ni, maka Quran itu lebih dipercayai berbanding kamu percaya kahin yang melalui perantaran jin dan syaitan. Ini lagi sepatutnya kamu tolak. Tapi benda tu terbalik. Allah suruh kita berfikir, faham tak maksud saya? Yang ini Allah Ta'ala nak highlightkan. Okey, sekarang perhatikan bila Allah kata apa? Mungkin orang akan tanya, Muhammad jumpa Jibril ke? Sebab itu Allah highlight tu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Muhammad jumpa Jibril di ufuk yang jelas. Maksudnya dia jumpa. Kan? Sebab Jibril ni makhluk yang kita tak nampak. Tapi Allah sebut Muhammad jumpa Jibril. Tak ada perantaran di antara mereka. Kemudian Allah kata apa? Wa ma huwa ala ghaibi bidanin. Dan Muhammad itu bidanin. Bidanin itu maksudnya dia tak bakhil dalam hal yang ghaib. Okay. Tuan-tuan perhatikan kalimah bidanin tu. Bidanin, Allah nak bagi satu perbandingan. Bidanin ni ada dua bacaan, tapi kita sebut satu je lah yang masyhurnya bacaan. Bacaan yang kita baca, bidanin maksudnya bakhil. Bidanin ni bakhil. Nabi SAW bakhil dekat sini maksudnya setiap perkara ghaib yang Nabi dapat daripada Jibril, Nabi tak pernah tapis. Nabi sampaikan sebiji-sebiji kepada umat dia. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut cerita tentang surah Abasa, cerita yang surah yang menegur Nabi, Nabi tak sembunyikan, Nabi sampai. Allah iktiraf, Nabi ni tak kedekut. Berbeza pula dengan kahin, dukun-dukun ni. Nak tahu cerita ghaib, bagilah pengeras. Sedangkan yang disampaikan itu adalah benda yang palsu, benda yang menipu. Nabi tak pernah minta upah pun. Nak cerita pasal ghaib, saya cerita. Hadis ke Quran, Nabi sampaikan. Tak terhalang-halang, tak halang-halang. Nabi sampaikan terus apa yang baginda Nabi SAW dapat daripada Allah Ta'ala. Tapi kahin, sudahlah ceritanya palsu, namun setiap yang dia nak sampaikan perlukan kepada upah, bayaran. Sebab itu Allah highlight kalimah bidanin. Danin ni maksudnya ada dua.
Satu, dia tak kedekut nak sampaikan. Apa yang dapat disampaikan. Yang kedua, Nabi tak pernah minta upah daripada apa yang Nabi sampaikan. Beza dengan kahin. Sebab itu ayat berikut tu Allah sambung apa? Allah kata, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jap, 25. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Sebab Allah nak bagi perbandingan dengan kepercayaan Quraisy kepada dukun-dukun ni, kahin-kahin, menolak. Dan kita pun tengok di sini Quran adalah jelas. Dia diiktiraf oleh Allah, ini memang kalam daripada Allah. Dia macam mana nak kata tuan-tuan? Bila ada orang menafikan satu watikah, kalau zaman kita mungkin tak. Mungkin zaman kita ni dapat WhatsApp. KKM pun bagi buat sidang media. KKM kata setiap yang keluar di Twitter, contohlah, daripada page ini adalah page rasmi official daripada KKM. Kamu boleh percaya. Itu apa? Itu sebagai satu endorsement. Orang boleh pegang dah. Jadi sekarang Allah dah kata dah, Quran ni kamu kena pegang sebab penyampainya aku iktiraf, yang menerima pun aku iktiraf dengan sifat sekian. Allah sebut sifat-sifat Jibril dan juga Nabi SAW. Habis kenapa pula kamu nak percaya tentang kahin-kahin ni? Benda-benda ghaib yang kamu tak tahu betul ke tidak, kenapa nak percaya kepada dukun-dukun tersebut? Okey, baik. Sekarang kita patah kepada surah Al-Waqi'ah. Ni gambaran awal. Okey, tengok pada surah Al-Waqi'ah. Allah cerita tentang Al-Quran. Okey, pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kenapa Allah cerita tentang mawaqi' nujum, tempat beredarnya bintang? Sebab Allah nak orang mukmin, kalau surah ini turunnya pada zaman Mekah, kamu tinggalkan kahin-kahin tu. Tinggalkan dukun-dukun tersebut. Okey? Sebab mereka tak mengetahui, bahkan itu semuanya adalah dusta dan penipuan semata-mata. Sebab Allah Ta'ala nak cerita Quran ni, sebab dia ada dua. Satu kitab daripada Quran, satu lagi kitab daripada kahin. Kahin ni bila nak tilik, dia akan buka kitab dia. Orang lebih percaya kitab kahin tu daripada Al-Quran. Jadi Allah tegur. Dan Allah nak kata, kahin ni dia hantar perantara jin dia dan syaitan dia ke langit di bintang-bintang. Dan Allah kata, sekarang kamu nak kata apa? Mawaqi'in nujum. Bintang yang beredar tu makhluk aku. Bintang yang dikatakan tempat dukun-dukun ni menghantar jin-jin yang duduk mendengar curi berita langit ni, mawaqi' nujum ni, tempat bintang ni adalah adalah makhluk aku. Sebab itu Allah bersumpah, la uqsimu bimawaqi'in nujum. Dan kalimah la tu tuan-tuan, cuba tengok kalimah la dekat situ. La di situ adalah bermaksud la azaidah, la tambahan. Selalunya kalimah la ni bermaksud tidak, kan? Tidak. Tapi kita tengok terjemahan kita, tak ada pun orang kata aku tidak bersumpah. Betul tak? Dia terus maka ataupun sungguh aku bersumpah bimawaqi'in nujum. La tu namanya la azaidah. Zaidah maksudnya penambahan. Macam mana penambahan? Saya bagi contoh. Kalau dalam bahasa kita, contoh ni saya pernah sebut dah. Esok hari apa? Esok hari Jumaat. Saya tanya pada tuan-tuan, esok hari apa? Tuan-tuan pun tanya, esok hari Jumaat kod. Kod tu adalah zaidah, penambahan. Tapi kod dekat situ adalah seolah-olahnya tak sure. Tapi dalam bahasa kita ada juga yang sure. Esok hari Jumaat lah. Lah kat situ. Bahkan hari ni kalau orang Malaysia pun, Cina ke India nak cakap orang putih, lah tu mesti ada. Sebab dia menandakan sure. Kan? Of course lah. Lah tu zaidah, penambahan. Okay. Jadi dalam bahasa Arab, zaidah ni salah satunya hurufnya adalah la. Jadi kalimah la dekat sini penambahan yang membentuk penegasan. Aku benar-benar bersumpah. Okay, saya bagi contoh kalimah ni. Penting kita tahu kalimah-kalimah ni, baru kita tahu kenapa Allah menggunakan ayat-ayat ni. Allah kata la uqsimu. La yang pertama ni maksudnya benar-benar. Allah tegaskan lah.
Aku benar-benar bersumpah bimawaqi'in nujum, dengan tempat-tempat beredarnya bintang. Yang kedua, la ni juga memberi maksud, ni tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir. La juga memberi maksud tidak pada apa? Tidak penafian yang merujuk kepada kepercayaan tentang kahin-kahin yang mencuri berita daripada langit tu. La tu merujuk pada sana. Ni salah ni. Lalu Allah kata, uqsimu, aku bersumpah kepada tempat beredarnya bintang. Kalau dalam bahasa kita, tak, kemudian ada koma. Uqsimu, aku bersumpah. Tak tu merujuk kepada kenyataan yang dipegang oleh makhluk. Manusia kata, takkanlah ni kahin lebih kami percayai. Allah kata, la, fala, maka tidak. Salah tu. Yang betulnya, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang, sebab ini adalah makhlukku. Boleh faham? Okey. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Ya, Okey, kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, dalam tafsir dia kata apa? Kalimah la zaidah ni sering digunakan di dalam hadis. Kita tak ada matan hadis, tapi sekadar cerita je. Dia kata contohnya, dia bagi contoh, takut orang keliru lah Ibn Kathir sebut ni. Dia kata contohnya, pernah diriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah kata apa? Tidak. Okey, Aisyah kata apa? Tidak. Demi Allah, Nabi SAW tak pernah pegang tangan wanita. Mana Aisyah kata, la wallahi. La tu adalah merujuk kepada ada ucapan-ucapan yang kata Nabi SAW ni dia pernah pegang tangan wanita. Mungkin dalam bai'ah. Saya pernah pelik kadang tuan-tuan, ada orang saya tengok dia berbai'ah. Sama ada menurunkan ijazah, perubatan dan sebagainya, sampai kena menyentuh dan sebagainya. Nabi tak pernah buat. Sedangkan Nabi bai'ah orang-orang Mekah. Ketika mana Nabi dah tawan kota Mekah, bai'ah dia adalah secara berhadapan sahaja, tanpa perlu kepada sentuhan. Okey, jadi Nabi SAW kata Aisyah, la, yang kamu cakap tu salah. Wallahi, demi Allah, Nabi tak pernah pegang pun tangan-tangan wanita yang lain. Nabi tak pernah sentuh. La dia kat situ bukan menafikan sumpahan, tapi menafikan apa yang kamu cakap. Okay, macam kita lah, bahasa kita mudah. Sebenarnya sebab kalimah ni dia tidak ada intonasi, kan? Sebab kita baca Quran la uqsimu, kan? Tapi kalau dalam bahasa kita, kita faham lah. Awak curi je? Taklah, wallahi. Kan kita tak tu merujuk pada dia punya persoalan. Tak, saya tak mencuri. Wallahi, demi Allah, saya tak mencuri. Macam tu. Okey. Baik. Okey, sekarang tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-76. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar seandainya kamu mengetahui. Kalimah ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sekejap saya tengok sekejap Oh, sebab saya tengok dekat sini Ibnu Kathir dia terjemahkan mawaqi'in nujum ni detail. Panjang dia buat. Ada dalam 2 page. Sebab dia nak highlightkan kenapa Allah sebut mawaqi'in nujum ni. Pertama, sebab menafikan tadi kepercayaan mereka kepada kahin. Yang kedua, dia bercerita tentang bagaimana mukjizat tu diturunkan, Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kan? Daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi tu, daripada langit bumi kepada Nabi SAW. Maka diterjemahkan dengan kalimah mawaqi'in nujum tu. Ini saya tahu tuan-tuan maklum dah macam mana penyampaian wahyu Quran ke Lauh Mahfuz ke langit bumi kepada Nabi SAW. Malam Lailatul Qadar, Quran turun secara keseluruhan 30 juzuk sempurna. Okey, daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi. Langit bumi sampai kepada Nabi diturunkan secara berperingkat.
Okay, selama 23 tahun. Berperingkat sikit turun kepada Nabi SAW. Okey, pada ayat yang ke-76 Al-Imam Ibn Kathir kata apa? Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim, artinya sesungguhnya sumpah yang telah Allah ucapkan itu merupakan sumpah yang besar jika kalian mengetahui. Besar kerana apa? Okey, kenapa Allah kata ini adalah azim? Kenapa dia adalah sumpahan yang besar? Sebab sumpahan ini adalah sumpahan daripada Allah yang Al-Azim. Kan tadi kan Allah tutup fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan nama Tuhan kamu yang Maha Agung. Jadi Allah kata sumpahan ini adalah sumpahan yang agung kalau kamu tahu. Kerana apa? Allah sambung, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah Quran yang mulia. Allah nak highlight tentang Quran tu tuan-tuan. Allah sampai tahap bersumpah kepada sesuatu yang sangat besar. Mawaqi'an nujum. Sebab apa? Kalau orang bincang dan mengkaji bintang, kita kata memang dia adalah perkara yang takjub. Kan macam mana bintang tu pecah, dia mati, kemudian dia bercahaya, pantulan cahaya, banyak macam. Kemudian dia boleh jadikan sebagai panduan perjalanan musafir. Bagi orang yang bertani, boleh jadikan pula sebagai panduan bila waktu menuai, waktu bila nak menanam. Kemudian dengan bintang menjadi hiasan-hiasan di langit. Dia sangat mengagumkan. Dan Allah menggunakan bintang sebagai sumpahan untuk merujuk kepada innahu laqur'anun karim. Sebenarnya, kalau dari sudut bahasa, setiap qasam, ayat sumpahan, dia mesti ada intipati sumpahan dia. Jadi bila Allah bersumpah dengan mawaqi'un nujum, sebenarnya yang Allah nak sumpahkan itu adalah berkaitan tentang Al-Quran. Nak kata Quran ni tinggi, sangat mulia, sangat besar. Jadi sumpahan tu selevel lah. Selevel. Jadi Allah tak sumpah dengan benda-benda yang kecil-kecil, benda yang rendah-rendah. Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang sangat besar. Okay, sebab yang nak disumpahkan itu adalah berkaitan tentang Al-Quran. Tuan-tuan boleh faham tak? Boleh. Sebab itu Allah sebut laqasamul law ta'lamuna azim. Kalau kamu tahu, ini sumpahan yang maha agung. Okay, Allah highlightkan. Kenapa? Innahu, sesungguhnya sumpahan itu laqur'an, adalah untuk Al-Quran yang karim. Kitab Al-Quran yang mulia. Lalu Allah sambung lagi, fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun, pada kitab ini, Quran ini adalah maknun, adalah kitab yang terpelihara. Kat mana? Lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah kitab. Kalimah kitab ni, kenapa Allah memanggil Quran ni sebagai kitab? Sebab kita baca dalam hadis Nabi sebelum ni, Quran memang mengandungi kitab-kitab di dalamnya. Kan Nabi sebut Quran ni as-sab'ut tiwal, dia ada 4. Yang pertama namanya as-sab'ut tiwal. Yang kedua namanya mathanna. Yang ketiga namanya ma'ani. Dan yang keempat namanya mufassal. Satu Quran ni Nabi bagi kepada 4. Ni bukan ulama buat, Nabi sebut. Yang kata Nabi as-sab'ut tiwal, ada 7 surah yang awal yang panjang-panjang ni, daripada Al-Baqarah sampai ke surah yang ke-7 tu. Sekejap saya cek, confirmkan. Surah yang Al-A'raf surah Al-A'raf. Surah ni surah yang panjang-panjang. Kita tengok semuanya 200 lebih ayat je. Panjang-panjang hujung-hujungnya. Kita nak baca ni memang agak berstamina lah. Nak habis kan, kadang-kadang kita tak termotivasi sebab ya Allah, bila nak baca Al-Baqarah nak habis ni. Dia panjang. Ada 7 surah panjang ni. Allah kata 7 surah ini adalah mengganti, Nabi kata apa? Menggantikan kitab Zabur. Kemudian Al-Mathanna adalah menggantikan kitab Taurat. Manakala Al-Ma'ani menggantikan kitab Injil. Dan kemudian Al-Mufassal, kata Nabi. Yang saya tunjuk.
Itu saya ada buat nota itu dah. Tak ada pula. Okey. Okey. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut. Oh, saya lupa, saya ada nota kat handphone. Patut tak ada. Sekejap saya cek sabun tiwal. Okey. Quran ni Nabi kata pecah pada 4. Pertama, kata Nabi SAW, namanya adalah As-Sab'ut Tiwal. Tujuh yang terpanjang. Okey. As-Sab'ut Tiwal, surah 7 yang terpanjang ini, dia daripada surah Al-Baqarah sampailah kepada surah At-Taubah. Minta maaf, saya silap tadi. Surah At-Taubah. Okey, As-Sab'ut Tiwal ni. Ini 7 surah yang panjang-panjang. Dan surah ini kata Nabi SAW, dia adalah menggantikan kitab Taurat. Sebab apa? Poin dia sama macam Taurat. Maksudnya, umat Nabi ni tak perlu tengok pada Taurat, tak perlu tengok kepada Injil, Zabur dan sebagainya. Sebab apa? Surah dalam Quran dah cover dah. Maknanya apa intipati dalam Taurat ada dalam Sab'ut Tiwal. Okay? Melainkan kalau kita mengkaji. Untuk kajian, untuk kita ni itu lain. Tapi tuntutan orang mukmin secara umum, perlu tak baca Taurat? Tak perlu. Sebab intipati dalam Taurat Allah dah letak dalam As-Sab'ut Tiwal. 7 surah ni, daripada Al-Baqarah sampai Taubah. Manakala yang kedua, iaitu dalam Al-Mi'in, dipanggil Al-Mi'in. Al-Mi'in ni pula kata Nabi SAW adalah surah-surah yang lingkungan dalam 100 ayat ataupun lebih sedikit. Okey. Kalau yang ni dia semua ke atas, lebih daripada 100 ayat. Mi'in ni dalam lingkungan 100 ataupun lebih sedikit. Dia merujuk kepada surah Yunus, surah Hud, kemudian surah Yusuf, kemudian surah Isra, kemudian surah Taha, surah Al-Anbiya. Ini surah-surah awal tu tuan-tuan. Kemudian Qasas, kemudian Hajj. Ini tuan-tuan boleh tengok. Ini Mi'in. Dan surah ini kata Nabi SAW adalah menggantikan Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Sab'ut Tiwal menggantikan Taurat, Mi'in menggantikan Zabur. Kemudian yang ketiga disebut sebagai surah Al-Mathani. Okay, surah Al-Mathani. Al-Mathani adalah surah yang menggantikan kitab Injil. Dia menggantikan kitab Injil. Apa intipati dia? Adalah berbicara berkaitan adalah surah yang berkaitan tentang Okey. Surah Al-Mathani ni adalah surah, dia tak sebut Surah Mathani ni adalah surah yang kurang daripada 100 ayat. Kurang daripada 100 ayat. Satu surah tu itu namanya surah Al-Mathani. Cuma dia highlightkan Al-Mathani dan kitab Injil ni dia banyak bercerita tentang pengulangan-pengulangan berkaitan tentang kisah-kisah para nabi. Dia punya pattern dia. Nak kata intipati Injil tu banyak macam tu. Dia baca cerita-cerita tu, itu dalam ni, dalam Mathani, kitab Injil. Okey, Allah gantikan di dalam Quran. Ayatnya kurang daripada 100. Zabur Mi'in ni dia lebih daripada 100. Sab'ut Tiwal lebih. Tetapi kata Nabi SAW, dan aku dikurniakan satu kitab namanya Al-Mufassal, kata Nabi. Al-Mufassal.
Aku dapat satu kitab iaitu Mufassal. Mufassal ni adalah surah yang putus-putus. Kita fasal-fasal yang kita kata kan. Fasal-fasal ni maksudnya terputus-putus. Okey. Pendek-pendek lah. Dan Mufassal ni pecah pada 3. Okey. Mufassal ni pecah pada 3. Ada dipanggil sebagai Mufassal Tiwal. Okey, Mufassal Tiwal ni iaitu dia pendek tapi jenis panjang-panjang. Okey. Okey, nanti saya sebutkan dia satu. Satu Mufassal Tiwal. Mufassal ni surah yang kategori pendek. Dia lebih pendek daripada Mathani, Mi'in dan Sabur Tiwal. Nanti saya sebut surah apa. Kemudian dia ada Awsat, pertengahan pendek. Kemudian dia ada satu lagi Kisar. Kisar ni maksudnya kisar tiwal, kisar apa, Mufassal Kisar, dia surah yang paling pendek. Okey, macam mana? Yang tengok tuan-tuan. Yang ni kata Nabi, kalau Mufassal adalah surah yang diturunkan untuk aku. Ada kat mana? Tengok Okey. Kata para ulama tuan-tuan, surah yang awsat ni, okey, surah apa, Mufassal Tiwal adalah merujuk daripada surah Qaf sampailah kepada surah Al-Buruj. Maksudnya Al-Waqi'ah ni termasuk dalam surah Al-Mufassal. Kita kalau imam baca surah Mufassal ni contoh Nabi, kan saya sebut tadi kan, dia Mufassal ni surah yang dia ada panjang, dia ada sederhana, dia ada pendek. Kalau panjang, Mufassal Tiwal, Mufassal panjang ni, dia daripada surah Qaf sampailah kepada surah Al-Buruj. Ada kata daripada Qaf sampai kepada surah Al-Mursalat. Ini sebahagian pandangan lah Kita ambil lah yang sebahagian ni. Kalau tuan-tuan tengok macam surah Al-Waqi'ah. Waqi'ah ni lebih kurang ada 90 berapa ayat? 96 ayat ni. Kan Waqi'ah ada 96 ayat. 96 ayat Waqi'ah. Nabi kalau baca surah ini, Mufassal Tiwal ni bila? Pada solat subuh Nabi. Surah subuh, tuan-tuan bayangkan kalau imam baca rakaat pertama surah Waqi'ah. 96 ayat. Kita rasa, tapi dalam kategori Quran itulah Mufassal, surah yang pendek-pendek. Pendek-pendek pula pecah pada 3, kan? Okey. Kemudian daripada selepas itu, kalau kita tengok pandangan yang lain tadi, kata lepas Mursalat surah Al-Insan, daripada Al-Insan sampai kepada surah Al-Buruj, ini disebut sebagai surah yang Awsat. Mufassal Awsat. Awsat Mufassal. Surah yang pertengahan ni. Daripada surah Al-Insan sampai kepada surah Al-Buruj. Sampai kepada surah Al-Bayyinah, silap. Sampai kepada surah Al-Bayyinah. Daripada surah Al-Insan sampai ke Al-Bayyinah, ini surah yang pertengahan pendek. Pertengahan pendek. Nabi selalu baca kategori ni pada solat Isyak Nabi. Manakala surah yang Kisar Mufassal, surah yang paling pendek, bermula daripada surah Al-Zalzalah sampailah kepada surah An-Nas, Nabi akan baca pada waktu solat maghrib. Saya tuan-tuan boleh faham kan? Pendek, macam mana pendek sangat tu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu pendek semualah tu. Itu namanya Kisar Mufassal. Kisar tu maksudnya pendek. Pendek, sangat pendek. Pertengahan pendek, misal macam surah Al-Bayyinah. Bina macam panjang-panjang kita dengar kan. Surah Al-Buruj, kita dengar macam panjang-panjang surah tu. Surah yang Mufassal Tiwal, surah yang paling panjang tapi kategori pendek, macam surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman. Cuba imam baca rakaat pertama, Ar-Rahman, Allamal Quran. Kita pun dengar mudah, alamak panjang ni. Itu belum masuk As-Sab'un Tiwal tu yang 200 ayat. Itu betul-betul panjang. Al-Hajj, last sekali Al-Hajj. Sebelum Al-Hajj tu surah surah Al-Qasas.
Surah Al-Qasas. Okey, minta maaf lah, tulisannya main tulis. Okey, baik. Sebab itu disebut sebagai kitab. Sebab itu saya nak highlight sini, sebab itu disebut fi kitabim maknun. Sebab Quran ni dia merangkumi kitab-kitab yang pernah Allah dah turunkan kepada rasul-rasul yang sebelum tu. Tauratnya, Injilnya dan juga Zaburnya. Dari sudut bukan dari sudut dia punya bahasa dan sebagainya, tapi dari sudut intipati dia, konten dia dah dirangkumkan di dalam kategori-kategori ini. Okey, dah dirangkumkan dalam kategori-kategori ini. Sebab itu orang mukmin dia tengok pada Quran, dia dah merangkumi semua dah. Okey, tak perlu mencari Taurat, tak perlu mencari Injil dan juga Zabur, sebab ni adalah rasul yang terakhir, penutup kepada anbiya. Dan Allah jamin kitab ni maknun, dia terpelihara. Dia tak macam tiga kitab yang sebelum itu. Sudah bercampur, sudah ada rombakan, ada penambahan, penipuan dan sebagainya. Tapi Allah kata ni maknun, terpelihara di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah sebut 79. Ayat. Tapi bukan ke sebelum ni saya pernah tanya kenapa kandungan surah Zabur, kitab Zabur, dia kata kitab Zabur kebanyakannya zikir-zikir. Tapi kalau katakan cerita Yunus Hud, Yusuf, Okey, baik. cerita macam kisah hidup. Saya tak pasti, saya tak mengetahui kandungan kitab Zabur. Wallahualam saya tak mengetahui. Okey, zikir dan sebagainya, wallahualam saya tak mengetahui. Tapi kalau dari sudut dalam ilmu ni, dalam ilmu Quran, ulum Quran, yang ini yang paling basic sekali diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kontennya inilah. Macam mana Zabur tu konten dia ini. Allah Taala sebutkan seperti mana dalam surah-surah yang telah dibahagi-bahagikan ini. Wallahualam saya tak tahu Zabur. Okey, mungkin boleh dicari, mungkin ada yang mengetahuilah, ada sumber-sumber yang kita boleh baca dan sebagainya kan. Okey. Baik, cuma dekat sini Allah dah highlight kan, satu, Quran ni karim, mulia. Kemudian Allah kata dia adalah kitab yang garanti, dijamin, maknun, terpelihara. Allah sebut sifat-sifat dia. Kemudian Allah kata apa? La yamassuhu illal mutahharun. Dia tidak disentuh, la yamassuhu illal mutahharun. Tak disentuh, tidak menyentuhnya melainkan al-mutahharun, orang yang disucikan. Al-mutahharun dekat sini adalah merujuk kepada para malaikat. Okey, al-mutahharun di sini adalah merujuk kepada para malaikat. Banyak orang dulu kami belajar kata orang bibir tapi pegang Quran. Okey, dalil tu kurang tepatlah. Cuma memang ada sebahagian ulama, majoritinya, jumhurnya memang mengatakan dalam keadaan kita berhadas, maka kita tak dibenarkan memegang Quran, haramlah, haram. Okey. Cuma ada pandangan sebahagiannya yang mengatakan tidak. Antaranya Abdullah bin Abbas. Ini antara sahabat Nabi yang alim dalam ilmu Quran ni. Dia mengatakan tidak. Sebab ayat ni tak merujuk kepada manusia. Cuma kita ambil jalan tengah. Mazhab Syafi'i kata haram lah. Kita ambil jalan tengah. Baiknya berwudu. Baiknya wudu. Tapi pandangan saya lah, dalam keadaan tak berhadas pun tak pegang Quran, apa lagi berhadas? Kan? Kita tak payah berkelahi lah. Cuma yang disebutkan ayat ini kita faham dah. Illal mutahharun. Dekat sini memang kita faham. Allah nak jamin kesucian Quran ni. Tangan syaitan tak ada, tangan jin tak ada, tapi tangan para malaikat. Maksudnya dia solid, bersih. Kamu nak apa lagi? Ni kitab satu-satunya yang dijamin. Sebab hari ni orang petikai kan, macam mana kamu boleh pegang kitab yang lama ni, yang tak ada penambahan, tak ada apa kita sebut kalau dalam fasal-fasal undang-undang tu dia ada apa, amendment, ada macam-macam pertambahan-pertambahan. Ni kitab lama tapi dia boleh sebab Allah nak menjamin ini kitab satu-satunya yang Allah pelihara. Okey, yang Allah pelihara. Apatah lagi hari ni orang dah mula petikaikan hadis kan. Ini pun isu juga sekarang, petikaikan hadis. Macam mana kita nak kata ni hadis sahih? Sahih pada kamu, pada orang lain tak sahih. Kita pula pandai-pandai. Kalau kita yakin yang Allah Ta'ala memang menjaga Quran dan juga Allah menjaga hadis, sebab Nabi sebut dua-dua ni adalah sumber yang kamu kena pegang sampailah bila-bila dia akan menjadi penyelamat. Dan kita dah sentuh dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah Allah Ta'ala menyebutkan dua sumber yang bersih, dua sumber yang akan menjamin kebaikan dan keselamatan adalah Quran dan juga sunnah. Okey.
Baik. Kemudian cumanya yang dipegang oleh majoriti ulama mengatakan haram pegang Quran dalam keadaan kita berhadas ni adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yamassal Quran illa tahir, kata Nabi, dan tidaklah boleh menyentuh Quran melainkan orang yang suci. Ini baru betul dalil dia. Ini dalil dia. Tapi sebahagian ada yang berbeza. Macam tadi saya kata Abdullah bin Abbas kata tak mengapa. Antara yang lain kata dalam mazhab Imam Malik dan juga sebahagian ulama daripada mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi pun mengatakan tidak mengapa. Tapi dalam mazhab yang lain, mazhab Hambali dan juga mazhab Abu Hanifah kata tak mengapa. Tapi dalam mazhab Imam Malik dan juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram. Cuma kita maklum benda ni, ada sebahagian kata boleh, ada kata tak boleh. Kita ambil jalan yang tengah lah. Okay? Dan penting juga mazhab ni. Mazhab ni maksudnya jalan. Kita tak akan memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman kita sebab kita tak mencukupi kepada kelayakan dia. Okay, kita kata apa? Kita tak ada autoriti dari sudut ilmu, dari sudut kepakaran kita tak ada. Kadang-kadang perbezaan kalimah-kalimah pun kita tak faham. Boleh jadi hukum, boleh jadi ini kan, ayat-ayat hukum ni. Tetapi ulama-ulama ni jalan dia, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali ni, inilah jalan yang telah diiktiraf. Yang mana jalan ini adalah jalan kefahaman ulama-ulama yang dipercayai, yang berautoriti dalam kefahaman ilmu Quran dan Sunnah. Maka kita yang ni, kita hanya mengikuti sajalah, berpegang kepada pandangan-pandangan mereka. Okey, dia sebab berpandangan macam tu, sebab bila kata translation macam Quran translation ni adalah Quran yang kita tak panggil Quran lah, sebab dah ada terjemahan, dah ada teks-teks yang lain. Sebab Quran ni dia betul-betul solid Quran, daripada awal sampai akhir dia Quran, baru dipanggil Quran. Tapi bila dah ada translation dan sebagainya, dah dia tak dipanggil sebagai Quran, sebab panggil pun Quran terjemahan. Dalam bab ni saya lebih prefer, cuma okey, sebelum pergi lebih jauh, waqi'ah ayat tadi kita tak nafikan, mutahharun malaikat, itu je kita kena pegang. Tapi dari sudut hukum dia berbeza sebab dalil berbeza. Dalil daripada hadis Nabi tadi tu, ia lebih merujuk kepada penghormatan dan juga kesucian. Itu je. Merujuk pada tu, penghormatan dan juga kesucian. Dan Nabi pun dah sebut. Kalau Nabi tak sebut lain cerita. Beza kat situ sebab Nabi sebut illa tahir, Nabi kata kecuali orang yang bersuci. Nabi sebut kat situ. Tapi itulah saya kata, kadang kita berkelahi ni, alah benda-benda macam ni kan, tak berhadas pun tak pegang, berhadas apa lagi. Kan? Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekarang Allah dah jamin dah, Quran ni daripada yang memegangnya adalah daripada tangan-tangan yang suci, merujuk kepada para malaikat. Dan yang paling utama kata Allah, tanzilum mir rabbil alamin. Dia telah diturunkan daripada mir rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Itu kemuncak dia. Allah sebut ni. Sekarang Allah Ta'ala bagi endorsement, chop, pop. Apa dia? Quran ni aku yang turun. Quran ni aku yang turun. Rabbil alamin. Ini dah kira dah selesai. Tak ada apa-apa lagi nak argue, tak ada apa-apa lagi nak dipertanyakan, sebab Allah Ta'ala telah memberitahu ini Quran mir rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Okey. Bagaimana dengan hadis yang kata Rasulullah SAW minta Aisyah radhiyallahu anha ambilkan helaian Quran, tapi Aisyah jawab, kalau tak suci dalam haid, Rasulullah SAW jawab itu bukan haid, itu bukan di tangan. Apakah hadis ini sahih? Okey. Baik, pertama yang paling utama, bab hadis tu saya nak dengar juga matan dia, tengok matan dia. Saya minta maaf, dari sudut terjemahan macam tu saya tak boleh nak kata sahih tak sahih dan sebagainya lah. Bagi yang soalan tadi lah, soalan berkaitan tentang Aisyah nak ambil helaian Quran, lalu dia bertanya dalam keadaan berhadas boleh ke? Nabi kata period tu, hadas tu bukan di tangan kan. Saya tak pasti, saya tak tahu, kena tengok pada matan dulu, dan kita kena tengok status hadis tu dulu nak confirmkan lah, nak pastikan.
Tapi ini isu khilaf lah tuan-tuan. Okay, isu khilaf. Saya sebutkan tadi, mazhab Syafi'i menyebutkan haram. Jelas. Sebab berdasarkan pada hadis yang saya baca tadi tu. Nabi dah sebut dah, illat tahir, melainkan orang yang bersuci. Mazhab Maliki pun seperti itu. Sebahagian daripada ulama lain, mazhab yang lain mengatakan tidak mengapa. Dan sebahagian sahabat pun ada mengatakan tidak mengapa. Antaranya Abdullah bin Abbas. Cumanya, kita kalau ia pun ambil jalan tengah lah. Ambil jalan tengah, pertama adalah sebagai satu penghormatan, satu lagi sebagai satu kesucian. Nak membezakanlah kitab suci dengan kitab-kitab yang lain. Itu antara yang kita boleh, yang saya boleh berhujah untuk hari ini. Kita jangan ni. Cuma pada ayat 79 saya sebenarnya tak isu pasal haram ke tidak haram ketika berhadas. Mutahharun dekat situ adalah merujuk kepada malaikat. Okay? Kita tengok ayat tu pun kita dah faham dah. Kan tuan-tuan sendiri tengok. Allah Ta'ala sedang menjamin Quran ni adalah betul-betul original, betul-betul bersih daripada kelemahan, daripada campur tangan makhluk. Memang direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ayat yang ke-71, okey, kita dah habis kat sini kan? Saya habis kat 71 Allah kata afa bihadza. Yang ini Allah Ta'ala nak petikai kan? Tuan-tuan jangan petikai pasal Quran tu. Allah nak petikai dengan kita. Afa bihadza. Apakah kamu al-hadithi antum mudhinun? Apakah, kalau tuan-tuan tak terjemah apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Sebab Allah dah sebut dah, Quran ini karim, kitabnya maknun, dia diturunkan oleh mutahharun, dia datang daripada Rabbul Alamin. Sekarang Allah tanya kita, yang ini yang kita kena tanya diri kita. Al-hadithi antum mudhinun. Mudhinun kat situ tuan-tuan bermaksud berlemah lembut. Kalau kita tengok kat sini diterjemahkan sebagai menganggap remeh Al-Quran. Mudhinun adalah bermaksud lemah lembut. Nanti kita akan hurai pada minggu hadapan. Cuma saya nak bagi contoh. Berlemah lembut kat sini maksudnya apa? Kita boleh berlapang dada. Berlapang dada maksudnya ada orang ambil, ini isu yang ada kepentingan dia. Okey, dia jadikan dalil. Isu ni tak berapa penting untuk dia. Dia remeh-remeh kan. Kadang-kadang saya nak tanya pada tuan-tuan, kita pun macam tu juga. Suami kita baca Qul Wallah, abang ni Qul Wallah aja. Apalah suruh lain. Seolah-olah Qul Wallah tu remeh. Seolah-olah Qul Wallah tu remeh. Sedangkan tidak ada satu pun ayat dalam Quran yang remeh. Semuanya adalah besar. Semuanya adalah ayat-ayat yang agung, yang memberi panduan petunjuk kepada kita. Jadi kalimah mudhinun ni adalah kamu jangan beremeh-remehkanlah ayat-ayat Quran, hukum-hukumnya, panduan-panduannya, sebab semuanya adalah perkara yang penting-penting belaka. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran banyak contoh. Allah sebut tentang Quran ni tidak ada satu pun kalimah-kalimah yang tak penting. Bukan kalimah sia-sia, kalimah yang tak penting yang Allah sebut. Macam saya sebut sebelum ni kan. Kalimah lagha tu kalimah yang tak tanya pun, tak bagi tahu pun tak apa, saya tak nak tahu pun. Tak ada. Semua benda yang penting. Detailnya Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi dalam bab ayat-ayat yang Allah turunkan Quran, semuanya perkara yang penting-penting. Walaupun huruf, walaupun baris, dan apatah lagi kalimah-kalimah dia dan jumlah mufidah dia, ayat keseluruhan dia, semuanya adalah penting. Jangan diremehkan walaupun satu huruf, walaupun satu kalimah. Tidak ada. Okay? Yang itu yang Allah Ta'ala nak kita highlightkan. Pada ayat tu satu ni tuan-tuan saya akan huraikan. Dia ada dia punya kita kata apa? Ada ayat-ayat lain yang akan mencerahkan lagi kita punya kefahaman pada ayat 71 nanti. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Saya berhenti pada ayat yang ke-71 insya-Allah. Okey, baik, jadi ala kulli hal semoga ada manfaat daripada majlis ini tuan-tuan. Semoga Allah terima amalan kita. Terima kasih atas tontonan dan saya mengharapkan sama-samalah kita berharap semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk beramal dan sampaikanlah kepada orang yang memerlukan. Mana-mana asatizah yang menonton ada kelemahan dan kekurangan, maklumkan kepada saya. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar dan saya juga akan cuba mengambil manfaat daripada semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.